Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' kama qala alaihi salatu wassalam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik kepada kita sama-sama dapat mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian sama-sama kita duduk majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis pembacaan kitab Midrajul Fawatih yang merupakan karangan Maulana Husnul Hizam hafizahullah taala, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih karangan Al-Imam Khatib Tibrizi rahimahullah taala. Semoga pembacaan kitab kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada pengarang kitab, syarahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dan taufik sama-sama kita dapat amalkan dan sampaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih dalam bab yang kelima, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, muka surat 433 di bawah tajuk hadis yang ke-158, ganjaran mengajak kepada kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya ganjaran sama seperti ganjaran-ganjaran orang yang mengikutinya. Ganjarannya itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada ganjaran yang mereka perolehi. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sama dengan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dosanya itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada dosa-dosa yang mereka perolehi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ni masyhur, selalu kita dengar, ya. Jadi kita lihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, memberikan galakan kepada kita untuk mengajak orang lain di atas kebajikan, ya, di atas kebaikan, ya. Bagaimana kebaikan yang kita perlihatkan dan kita ajak orang lain melakukannya tadi akan menjadikan ganjaran yang besar buat kita di hari akhirat. Jadi kebaikan yang paling kecil itu ialah seperti mana yang kita ketahui, cabang-cabang iman itu terbahagi kepada beberapa 70 lebih bahagian. Yang paling kecilnya adalah imatatul aza anit tariq, menjauhkan sesuatu yang menyakiti daripada jalan, ya. Jadi dengan kita mengajak saudara-saudara kita buat satu kebaikan pun,
ya, maka memberikan ganjaran yang mana ganjaran seperti mana kita melakukan kebaikan itu. Walaupun kita tak buat kan, orang lain yang ikut kita tadi dia buat, ya, maka itu juga memberikan ganjaran kepada kita. Dan sebesar-besar kebaikan adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kita mengajak manusia kepada Allah, orang tadi akan dekat dengan Allah, ya, akan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni dia tak jaga segala perkara-perkara yang wajib, segala perkara-perkara yang sunat, ya, mungkin perkara-perkara yang haram dia buat, perkara makruh dia buat, maka perkara haram mula dia tinggalkan, maka ini juga akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Baik, penerangan, baginya ganjaran yang sama. Apabila orang lain melakukan amal, maka orang yang melakukan dakwah itu akan mendapat ganjarannya kerana dialah pencetus kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Apabila ada perhimpunan dakwah pada tahun 1996, pada ijtima' perhimpunan usaha dakwah, lebih 2,000 jemaah dikeluarkan di Pakistan. Bagaimana pula dengan perhimpunan di India, Bangladesh dan seluruh dunia. Jadi tiga negara ni tuan-tuan selalu membuat perhimpunan ijtima' yang besar-besar yang dihadiri jutaan orang tuan-tuan, jutaan. Ya, kalau di Bangladesh tu di satu tempat, ya, namanya Ijtima' Tonggi, ya, maka memang berapa banyak jemaah dikeluarkan daripada ijtima' tadi tuan-tuan. Baik, so jadi 2,000 ni bilangan jemaah yang dapat dikeluarkan, maka jemaah-jemaah ini akan dihantar ke seluruh dunia. Baik, bagaimana pula dengan perhimpunan di India, Bangladesh, seluruh dunia? Pahala kesemua jemaah ini akan didapati oleh orang yang mula-mula memikirkannya kerana dia ialah penyebab kepada amalan ini dilakukan, iaitulah Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Ya, baru-baru ni pun ijtima' dibuat di Indonesia, di bahagian Lampung tuan-tuan. Ya, juga dihadiri oleh para ulama kita daripada seluruh dunia, daripada India terutamanya. Maulana Sa'ad sendiri turun sebagai wakil daripada yang mengawal para jemaah ini. Baik, so jadi daripada hadis ini kita dapat lihat bagaimana kelebihan orang-orang yang mendahului kita. Ya, kita lihat bagaimana kelebihan yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pencetus kepada segala kebaikan-kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah semestinya lah, ya, tetapi orang-orang yang lain, para alim ulama, ya, para ulama-ulama mazhab, ya, ulama-ulama yang telah berkorban untuk mengajar umat ini, mereka menunjukkan jalan yang betul supaya manusia tidak jatuh di dalam kesesatan. Maka berapa banyak ganjaran yang mereka perolehi tuan-tuan. Kita ni bermazhab Syafi'i tuan-tuan, bermazhab mengikut Imam Syafi'i. Ya, boleh kita bayangkan bagaimana para imam bermazhab dengan Imam Syafi'i. Kita sendiri, ya, daripada seluruh Malaysia ni tuan-tuan, ya, semuanya bermazhab, seluruh Indonesia, kan, berapa lagi banyak tempat yang bermazhab ini. Amalan-amalan ini masuk dalam buku catatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu besarnya, ya, apa yang telah dilakukan oleh beliau di dalam mengajak manusia, ya, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita boleh lihat juga di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, ada golongan yang mana masuk Islam sebelum hijrah, ada yang masuk Islam selepas hijrah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Fatah Mekah dan selepas Fatah Mekah. Perbezaan dia hanya sebelum Fatah Mekah, selepas Fatah Mekah tuan-tuan. Tapi Allah kata tak sama. Kenapa tak sama? Kerana orang yang mula-mula tu dia berapa banyak mujahadah yang dia terpaksa lalui tuan-tuan. Ya, bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali yang mula-mula di kalangan orang-orang baris hadapan yang membantu perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama.
ya, selepas hijrah, maka ya orang yang masuk Islam tadi ya, mudah, tak seperti mana perjalanan yang mereka terpaksa tempuhi semasa di zaman Mekah dahulu. Nabi SAW terpaksa menjalankan usaha dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, orang yang nak jumpa Nabi SAW terpaksa menyamak, ya, terpaksa buat-buat, seperti mana Saidina Ali, ya, Ikram, satu orang sahabat, ya, yang mana belum lagi memeluk agama Islam tapi nak jumpa Rasulullah SAW. Orang lain tak tahu, ya, dia ni nak jumpa Nabi SAW, tapi Saidina Ali, ya, menyediakan tempat tinggal untuk dia, ya, selama 3 hari menjamu dia tanpa persoalan, tanpa bertanya apa kedatangan dia. Kerana itulah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW untuk memuliakan tetamu, dan hak tetamu tadi adalah selama 3 hari, tuan-tuan. Ya, kemudian selepas 3 hari barulah bertanya, apa kedatangan tuan ni ke sini, kenapa? Maka dia pun bagi tahu dia telah mendengar tentang perihal satu orang yang telah, ya, mendakwa dirinya adalah seorang nabi. Maka Sayyidina Ali kata boleh nak jumpa dia, ya. Maka beliau telah mengatur satu cara kaedah, sebab kalau orang kafir mengetahui, habis dia, ya. Maka beliau pun mengatakan kepada, ya, sahabat ini, kalau tak sedap, Abu Zar Al-Ghifari, ya, dengan mengatakan, ya, nanti engkau ikut aku, ya, tapi jangan ikut terlampau rapat, nanti orang akan syak, ya, ikut jauh-jauh. Kalau kau ikut rapat-rapat, nanti orang akan menghalang engkau daripada, ya, daripada berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau aku mengesyaki sesuatu berlaku, aku akan buat buat betul-betulkan kasut aku, sepatu aku, engkau teruskan jalan. Ya, itu begitu sekali cara mereka di dalam usaha dakwah pada peringkat awal, tuan-tuan, kerana mujahadah yang terpaksa mereka tanggung, tuan-tuan. Baik, seterusnya kata Imam Ibn Hajar rahmatullah alaih, ya, adakah orang yang sudah bertaubat ini, ya, orang yang dah bertaubat daripada dosa, tapi dia telah buat satu perkara yang menyebabkan orang lain buat perkara dosa itu. Orang ni dia ajak orang lain, ya, buat perkara dosa, kemudian dia ni dah insaf, dia dah bertaubat kepada Allah. Macam mana dosa dia tadi? Adakah akan ada pada diri dia tertulis selama-lamanya ke? Orang buat tadi akan terus masuk dalam buku catatan amal dia ke? Ya, adakah taubat dia tadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini ada perbahasan ulama, tuan-tuan. Ya, maka kedua-dua kemungkinan ada. Ya, kemungkinan amal keburukan yang dibuat oleh orang lain masuk dalam buku catatan amal dia, ya, lalu menjadi sebab, ya, kepada amal keburukan tadi ditulis, ya, kerana dia adalah orang yang mengajak pada keburukan tersebut, ya, ini pun ada mungkinnya, ataupun tidak ditulis, ya, ataupun taubat menyebabkan dia terus terhapus daripada perkara itu juga ada kemungkinannya. Tetapi pendapat ulama yang paling azhar ialah, ya, apa yang dia dah buat, tuan-tuan, dan apa yang telah dia bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan, insya-Allah. Ya, kerana apa? Kerana kalau kita lihat dan perhalusi dalam isu ini, orang kafir contohnya. Orang kafir bila dia masuk Islam, ya, apa yang dia buat masa kafir tadi semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Ya, segala apa yang dia buat dari segi kejahatan, ataupun dia mengajak orang lain kepada kejahatan, ya, dia ajak orang supaya tidak beriman kepada Allah, jangan percaya agama Islam ni adalah agama yang betul, dia kata, dia ajak orang kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang buat satu organisasi untuk menjatuhkan Islam, tapi last-last Allah bagi hidayah pada dia, kan itu berlaku banyak, tuan-tuan. Jadi, ya, macam mana keadaan orang ini? Maka tetap kita berpendapat seperti mana zahir apa yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia masuk Islam, segala dosa yang dia buat, walaupun dia merendah-rendahkan Islam, menjatuhkan Islam, tapi itu juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala akan ampunkan dia. Maka
Ya, orang-orang yang bertaubat, yang dulu dia buat dosa, mungkin dia postkan dekat media sosial dia, tetapi benda tu dah tersebar, sedangkan dia dah bertaubat daripada perkara itu, ya, maka ini seperti mana kata Nabi SAW, kita harus membuka, ya, harapan kepada mereka-mereka ini. Kalau tak, mereka akan terus jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, buat apa aku nak taubat? Ya, dosa aku masih berjalan. Semua yang aku postkan kat Instagram, orang dah download pun, orang dah sebarkan, dah tersebar dah ke mana-mana. Ya, maka kita mengatakan tetap seperti mana Nabi SAW, ya, bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, hakikatnya seperti dia tidak melakukan dosa tersebut. Ya, jadi di dalam bertaubat tadi, dia meraihkan segala syarat-syarat taubat, sudah cukup. Ya, adanya penyesalan, adanya ikhlas meninggalkan perbuatan dosa itu, ya, adanya jauhkan diri daripada tinggalkan perkara-perkara dosa tersebut, ya, dan kemudian kalau melibatkan dengan orang, haruslah dia kembalikan hak-haknya, ya, kepada orang tersebut. Maka ini adalah jalan yang lebih selamat di dalam, ya, memberikan pendapat dalam isu ini, tuan-tuan. Ya, tetapi kalaulah di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengira setiap keburukan kita yang telah kita lakukan dan kita sebarkan sehingga benda itu telah tersebar, maka itu adalah hak Allah Taala. Ya, itu adalah hak Allah Taala. Seperti mana dalam kisah sirah, tuan-tuan, Nabi Adam AS ketika melihat ke kanan, Nabi Adam akan gembira tersenyum. Ya, kemudian melihat ke kiri, maka baginda Nabi Adam AS akan menangis. Ya, ketika Nabi SAW melihat keadaan Nabi Adam AS ketika Isra' Mi'raj ini, tuan-tuan. Ya, maka apa sebabnya? Kerana melihatkan ada anak cucu cicitnya yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah sungguh-sungguh di dalam mentaati perintah Allah, menyebabkan baginda gembira. Dan apabila melihat satu keadaan ada yang mensyirikkan Allah, ada yang buat dosa, ada yang buat dosa-dosa besar, berzina dan sebagainya, maka ini menyebabkan baginda Nabi Adam AS menangis. Dan kata para alim ulama, seperti mana anak Nabi Adam yang telah memulakan pembunuhan, ya, Qabil dan Habil ini, ya, maka begitulah ada saham, ya, tak banyak pun mungkin sedikit ada bahagian dia, kerana dia yang telah memulakan pembunuhan tersebut. Baik. Kemudian usaha Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau memulakan dakwah bermula daripada tahun 1926 sehingga tahun 1944. Apabila beliau meninggal dunia, beliau berusaha selama apabila beliau meninggal dunia, beliau berusaha selama 18 tahun. Berusia telah buat usaha selama 18 tahun. Sekarang ini dari tahun 1944 sehinggalah 2013, yakni ketika kitab ini ditulis, telah berlalu 69 tahun dan ganjaran pahala beliau berterusan, ya, iaitu kalau sekarang 81 tahun, tuan-tuan. Ya, jadi bermula kejatuhan, ya, Utsmaniyah, maka Allah Taala telah melahirkan Maulana Ilyas rahmatullah alaih, telah memulakan usaha dakwahnya pada ketika itu, tuan-tuan. Dan asbab itu agama Islam ni masih terpelihara. Dan kita boleh lihat apabila kita pergi ke luar negara, ya, kita pergi ke Eropah sana, kita pergi ke Amerika, pergi ke London, usaha dakwah adalah di antara usaha yang maju. Di sana mereka walaupun negara bukan orang Islam, ya, majoriti juga bukannya orang Islam, tetapi mereka ni bersungguh-sungguh di dalam menjalankan dakwah, dalam mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pendakwah kepada maksiat dan pendakwah niat mereka sama sahaja, iaitu bagaimana boleh mengajak sebanyak-banyak manusia mengikuti mereka. Cuma bezanya pendakwah mengajak kepada kebaikan dan pelaku maksiat, niatnya bagaimana sebanyak-banyak orang boleh diajak kepada keburukan. Niat untuk menyampaikan dan mengajak itu sama sahaja, tetapi arah yang berbeza. Rantaian kebaikan dan keburukan ini akan berterusan sehingga kepada pencetusnya. Rantaian kebaikan berterusan sehinggalah sampai kepada orang yang memulakan, orang yang mula-mula memeluk Islam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini kerana beliaulah orang yang mula-mula memeluk Islam dari sudut umat.
Sebab itu dikatakan bahawa jika ditimbangkan iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dibandingkan dengan seluruh umat, maka iman Abu Bakar radhiyallahu anhu akan mengatasinya. Ini sudah pasti, tuan-tuan. Hatta Sayyidina Umar sendiri bila berjumpa Sayyidina Abu Bakar, sehari engkau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika hijrah itu, ya, bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah meluputkan seluruh kehidupan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku tak boleh challenge kau, ya, engkau memang the first, ya, kerana bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. So Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abu Bakar ni adalah kunyahnya, ya. Kemudian ayahnya Abu Quhafah, nama yang itu pun kunyah juga, tapi nama yang sebenar adalah Utsman. Ya, so Abdullah bin Utsman, itulah nama beliau dan ayah beliau, tuan. Ya, ayahnya juga memeluk agama Islam. Ibunya bernama Salma, iaitu Ummul Khair, ya, yang mana Sayyidina Abu Bakar ni adalah di antara yang awal memeluk agama Islam. Kemudian ramai sahabat-sahabat yang peluk Islam melalui tangan beliau sendiri. Ya, bagaimana beliau telah mengajak orang-orang lain untuk beriman kepada Allah. Sebab awal-awal hanya ada iman saja. Ya, tak ada perintah untuk sembahyang, tak ada lagi perintah untuk puasa, tak ada lagi zakat, tak ada apa-apa, tuan-tuan. Bahkan minum arak pun belum lagi diturunkan pengharamannya. Ya, waktu tu pun masih ada lagi sahabat-sahabat yang minum arak. Perintah belum diturunkan. Ya, bagaimana Sayyidina Ali menceritakan ketika mana sahabat Nabi SAW, kalau tak silap Abdurrahman bin Auf, ya, menjemput menjemput Sayyidina Ali untuk datang ke rumahnya, lalu dihidangkan arak untuk diminum. Sayyidina Ali minum, tuan-tuan. Ya, ketika minum, tuan-tuan, ketika itu sembahyang. Bila sembahyang baca Al-Quran, tuan-tuan. Baca Al-Quran dalam surah Al-Kafirun, maka telah melafazkan kata-kata yang tak sepatutnya diucapkan. Ya, kata-kata yang boleh memberi makna kufur, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat berkenaan dengan janganlah mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Belum lagi Allah haramkan lagi, la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, jadi jangan kamu mendekati solat sehinggalah dalam keadaan kamu mabuk, ya, sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Maknanya kamu sedar kamu baca apa, barulah kamu boleh, ya, kamu boleh laksanakan sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkan arak lagi pada ketika itu, tuan-tuan. Ya, kerana sesuatu itu yang dah menjadi habit dan menjadi satu amalan seharian, maka nak menghilangkannya perlu memakan masa. Baik, jadi ramai sahabat-sahabat yang memeluk Islam melalui tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Talha, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kebanyakan sahabat ni adalah sahabat-sahabat yang asyarah mubasyarah, 10 orang yang dijamin syurga tersebut. Ya, lahirnya beliau adalah 2 tahun selepas tahun gajah, ya, dan wafat pada ketika 13 Hijrah. Ya, jadi Nabi SAW wafat 11 Hijrah, ya, kemudian beliau memerintah menjadi khalifah selama 2 tahun lebih, ya, maka beliau wafat pada tahun 13 Hijrah di Mekah, tuan-tuan. Baik, jadi inilah keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Segala amal-amal kebajikan kita semuanya akan masuk dalam buku catatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih ini juga adalah berketurunan Sayyidina Abu Bakar. Ya, Maulana Sa'ad yang merupakan cicit, ya, kepada Maulana Ilyas meneruskan perjuangan dakwah moyangnya. Jadi ini adalah usaha yang dapat mengajak manusia, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya hadis 159, bermula Islam itu adalah dengan amalan yang tidak disukai. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu bermula dalam keadaan asing dan ia akan kembali seperti permulaannya
maka berbahagialah mereka-mereka yang asing. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, penerangan. Bada'a yabda'u iaitu memulakan. Jadi bada'al Islamu ghariban, telah mulalah Islam itu sebagai asing, dagang, ya. Asing maksudnya tidak disukai, ya, tidak disukai. Baik, kemudian boleh juga dengan lafaz bada yabdu, ya, dengan lafaz bada yabdu. Apa maksud bada yabdu? Iaitu menzahirkan, ya, menzahirkan. Bada yabdu, lafaz ni maksudnya ialah terzahir. Budu solah. Kalau bab zakat, tuan-tuan, kita belajar bab zakat tanaman, ya, maka kita lihat kat situ ada budu solah, dipanggil terzahirnya masak, ya, terzahirnya masak buah-buahan tadi, maka boleh dikira dah buah untuk dibayar zakat. Kurma lah, ya, kurma tadi. Baik, so jadi bada'a pun boleh, bada yabdu pun boleh. Bada'a yabda'u maknanya memulakan, mula, ataupun bada yabdu maknanya terzahir. Terzahir Islam itu sebagai ghariban. Kenapa kita kata boleh pula kat sini? Ya, sebab apa tuan-tuan? Hadis ni, ya, lafaz dia dalam kitab para alim ulama itu, lafaz dia tak ada baris, ya, samalah seperti Al-Quran pun, ya, dalam kitab-kitab para alim ulama tu bada, ba, huruf dal, kemudian alif. Jadi ketika membacanya, maka ulama yang memberi komentar cara bacanya macam mana. Okey, bada'a, dia kata ada sebahagian kata bada, ya, maka makna dia sedikit berubah, tetapi ya tetap tidak lari daripada maksud asalnya. Baik, Islam itu bermula sebagai gharib, iaitu ajnabi, asing dan tidak dikenali. Islam ni bermula peliklah tuan-tuan. Ya, orang kafir itu tengok, maka dia orang kata ni agama mana pula ni, pelik pula datang, ya. Kemudian mendakwa tentang adanya kehidupan selepas matilah. Mereka mempertikaikan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gharib ini dalam bahasa Arab merujuk kepada musafir. Musafir di satu tempat ialah orang asing. Orang asing itu tidak disukai kerana tidak dikenali dan keasingannya. Jadi tuan-tuan, ya, walaupun lafaz gharib, ya, maknanya asing, dagang, musafir, ya, tetapi Nabi SAW tetap mengatakan fatuba lil ghuraba, ya, maka berbahagialah mereka-mereka yang asing. Ya, tambah kita ni tuan-tuan di akhir zaman, ya, maka kita ni berada pada satu keadaan yang orang anggap Islam itu juga asing. Ya, orang anggap mengamalkan amalan agama Islam itu adalah satu perkara yang pelik. Ya, orang lebih cenderung kepada liberal, orang lebih cenderung kepada sekular, orang lebih cenderung kepada moden. Ya, tadi bila dia anggap Islam tadi, dia nampak termundur, dia tak nampak, ya, bahawa Islam itu adalah agama yang universal yang sesuai untuk diamalkan sampai hari kiamat, tuan-tuan. Baik, so Nabi SAW telah membawa satu amalan keyakinan, iaitu tauhid, yang asing dan tidak disukai oleh orang Arab. Orang Arab bila mendengar je kalimah la ilaha illallah, mereka faham, ya, bahawasanya mereka kena tinggalkan sembahan-sembahan mereka. Mereka haruslah meletakkan kebergantungan mereka hanya kepada Allah Ta'ala. Maka mereka berpendapat, kalaulah meminta kepada berhala-berhala yang sebanyak, ya, berapa ratus berhala ni tak boleh menyelesaikan masalah, macam mana nak minta dengan satu Tuhan saja? Kan, kalaulah berhala-berhala banyak ni pun tak selesaikan masalah, aku ni nak minta satu Tuhan. Maka dia fikir ikut logiknya, ya, maka Allah Ta'ala tak boleh mampu dan tak mampu menyelesaikan masalahnya, waliyazbillah. Ya, maka apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang bermula pelik, tuan-tuan.
Oleh itu, gharib di sini diterjemahkan kepada sesuatu yang tidak disukai. Sebelum Nabi SAW melakukan dakwah, Nabi SAW dipanggil Al-Amin. Ini pasti tuan-tuan, seperti mana kita boleh lihat dalam sirah Nabi SAW, ya, kita dapati ya bagaimana gelaran yang diberikan oleh orang, semua percaya siapakah baginda Nabi SAW. Baginda adalah orang yang tidak pernah bercakap bohong walaupun sekali. Ya, kalaulah mereka ingin menyimpan sesuatu barang, mereka suka simpannya di sisi baginda Rasulullah SAW. Kerana mereka tahu bahawa baginda adalah orang yang jujur, amanah, tidak akan mengkhianati barang mereka. Ya, tetapi apabila Nabi SAW memulakan dakwah, maka baginda diberi gelaran majnun. Ya, baginda diberi gelaran kahin, yakni tukang tilik, ahli nujum. Ya, yang mana gelaran-gelaran ini diberikan oleh orang kafir untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, apa yang dibawa oleh baginda iaitu Al-Quran itu adalah kata-kata yang merupakan mentera-mentera yang dibaca. Ya, sedangkan ya ada yang mengatakan baginda ini sebagai syair. Ya, baginda ni pandai bersyair. Jadi Al-Quran yang dibaca tu, perkataan yang dibaca tu sebenarnya dia syair. Ini kataan orang-orang kafir supaya orang-orang tidak mendekati baginda Rasulullah SAW. Baik, kemudian baginda menerangkan wasayaudu kama bada'a. Ya, maknanya kelak akan kembali seperti mana permulaan dia, iaitu dia akan kembali dagang, kembali asing. Ya, orang akan anggap pelik. Jadi seperti mana permulaan dia bermula dengan asing, maka di hujung-hujungnya juga orang akan anggap dia sebagai asing. Itulah yang kita lihat tuan-tuan, orang menganggap Islam itu adalah keganasan. Islam itu adalah agama yang bukan mengajak kepada kebaikan. Tetapi apabila kita membicarakan soal jihad, ya, maka mereka sendiri akan terkelu, tak dapat memberi jawapan. Kerana jihad itu bukanlah maksudnya perang, ya, kerana makna jihad itu adalah luas maknanya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Firaun berkata kepada orang-orangnya, sebenarnya rasul yang diutuskan kepada kamu ini sungguh gila. Asy-Syu'ara ayat 27. Jadi ya, seperti mana Nabi SAW diberi gelaran gila, sebelum Nabi SAW dipanggil gila, Nabi-Nabi yang dahulu pun diberi gelaran yang sama. Ya, jadi Nabi SAW tak perlulah berasa pelik dengan apa yang diberi gelaran oleh orang-orang, ya, orang-orang kafir terhadap baginda Nabi SAW. Dan begitulah tuan-tuan, apabila kita melakukan usaha agama, dakwah ini tuan-tuan, kadang-kadang orang panggil kita juga gila. Ya, bila kita dengar orang panggil kita gila ni tuan-tuan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah mendapat sesuatu yang telah Nabi SAW dapat semasa menjalankan usaha dakwah. Sebab itu para orang-orang lama kita, ulama-ulama kita, biasanya memberikan kepada kita kata-kata dengan mengatakan bahawa kita telah memperolehi sunnah Nabi SAW di dalam menjalankan usaha dakwah. Kerana dakwah itu penuh dengan pancaroba, penuh dengan kesusah payahan, mengalir air mata baginda Nabi SAW, bahkan darah-darah baginda Nabi SAW juga mengalir. Kita ini belum mengalir lagi darah, kan? Baru sedikit saja orang kata pun kita rasa macam dah rasa tak larat dah tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW itu pastilah dengan peluhnya, dengan baju yang pulang dalam keadaan kotor, seperti mana yang kita lihat dalam sirah baginda Nabi SAW. Baik, Islam ini juga akan kembali menjadi asing dan tidak disukai. Di akhir zaman, orang tidak menyukai amalan-amalan agama. Orang akan lebih menyukai maksiat. Maka berbahagialah mereka yang beramal dengan amalan yang tidak disukai itu. Dan kemudian kalau kita lihat
dalam riwayat yang lain ada satu riwayat Imam Tirmizi rahimahullah taala mengatakan, ya, di dalam sambungan hadis ni ada sedikit lagi tambahan, wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba humul ladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati, iaitu siapakah dia ghuraba, ya. Nabi SAW menerangkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, di mana menerangkan mereka adalah orang-orang yang memperbaiki, ya, memperbaiki yuslihu nama afsadan nas, apa yang telah dirosakkan oleh manusia selepas pemergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah, daripada sunnah. Yang ini sunnah itu telah orang rosakkan. Orang rosakkan dengan mendatangkan sesuatu yang tak betul, yang bukan daripada sunnah, tuan-tuan. Contohnya akidah. Akidah yang rosak, tak betul, yang bukan berasal daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, orang-orang ulama-ulama bangkit membetulkan balik keadaan umat supaya jangan jatuh dalam salah faham tadi. Ya, ulama-ulama daripada ahli sunnah wal jamaah bertukus lumus di dalam menyusun, ya, ilmu tauhid, di dalam menyusun ilmu-ilmu ini supaya orang dia tidak boleh sesuka hati mengklaimkan sesuatu perkara itu. Ya, jadi sebab itulah sungguh beruntung, kata Nabi SAW, bagi mereka yang menggolongkan diri mereka di kalangan ghuraba tadi, iaitu berusaha untuk memperbaiki apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya, jadi kalaulah kita melihat sesuatu keburukan ataupun sesuatu yang tidak betul diamalkan dalam kalangan kita yang dah belajar ni, tuan-tuan, daripada orang yang hadir di dalam kuliah ni, kita terangkan kepada umat. Ya, kita kadang-kadang tengok tu dalam media sosial ni, pening kepala. Ya, orang ustaz bagi penerangan tentang satu hukum, tadi baru baca lah, tuan-tuan, kan. Ya, dia terangkan pasal hukum perempuan yang baru habis haid dia ketika waktu asar, dan ada sempat waktu lagi sebelum masuk waktu maghrib dia kena sembahyang asar. Maka ustaz tu bagi tahu sembahyang zuhur juga perlu dilaksanakan, ya, kerana zuhur itu dari segi setengah keadaan dia boleh dihimpunkan bersama dengan solat asar. Maka oleh kerana solat zuhur boleh dihimpunkan dengan solat asar ketika musafir ke atau keadaan-keadaan tertentu, ya, maka oleh kerana itu sembahyang zuhur haruslah diqada, dibuat di dalam waktu asar, wajib, tuan-tuan. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan ada lagi dua pendapat imam mazhab, tuan-tuan. Ya, maka di dalam komen tu yang perempuan ni banyak tak tahu, tapi tak nak akur, tuan-tuan. Ya, tak nak terima apa yang dibawa tu, dan dia tak belajar. Tu punca. Kalau belajar dia tahu, tapi oleh kerana tak mahu hadir kuliah, tapi oleh kerana tak mahu berusaha bertanya kepada orang yang mengetahui, maka akhirnya dia tahu ada orang ni, kita terangkan kenapa boleh jadi itu, ya, dan pastilah benda ni dibahaskan di tempatnya lah, dalam perbahasan tentang solat, di dalam bab taharah, di dalam masalah fikah, tuan-tuan. Ya, jadi kalaulah umat ini ada orang macam orang-orang seperti para imam, ya, yang mana mereka ni bangun dan mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya orang tak sesuka hati mentakwilkan dan mengatakan sedemikian, maka insya-Allah agama ini akan terus berada seperti mana yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat tidak akan jauh daripada rahmat Allah. Tapi bermula orang akan beramal ikut nafsu, orang beramal ikut kejahilan, lalu dia tak sedar sebenarnya dia jahil. Ini lagi parah, kan? Kalau orang tu dia jahil, dia tak tahu aja.
Tapi kalau orang tu dia tak tahu yang dia ni sebenarnya tak tahu, ini lagi parah, yang kita panggil dia jahil murakab. Maka sampai bila-bila pun dia kata dia tahu, dia takkan memperbetulkan lagi diri dia. Maka sebab itulah hadis ini memberi penekanan kepada kita untuk mengajak manusia kepada membetulkan amalnya mirip dan melaksanakan seperti mana apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian beliau mengajar kepada para pelajarnya, menunjukkannya secara praktikal bagaimana beliau beristinsyak, madmadah, memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian beristinsar. Apa itu istinsar, tuan-tuan? Setelah masukkan air ke dalam hidung, kita keluarkan balik. Itunya sunnahnya. Itu juga adalah satu sunnah yang berasingan. Masuk sedut air tapi tak keluar, tak dapat pahala istinsar tu. Jadi Nabi Sayyidina Utsman tunjukkan kepada orang-orang yang ada sebagai orang-orang yang belajar dengan beliau, kemudian membasuh muka, kemudian basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kanan, lepas tu kiri, kemudian menyapu kepalanya dan telinga, kemudian membasuh kakinya. Kemudian baginda Nabi kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang berwuduk ini, barang siapa yang mengambil wuduk, begitulah, kata beliau, beginilah aku melihat Nabi SAW melaksanakan wuduk. Jadi ketika kita berwuduk pun kita mesti praktikal, tuan-tuan. Belajar dengan ulama yang melihat bagaimana orang alim berwuduk, supaya kita belajar sesuatu itu seperti mana kita melihat orang alim melakukannya, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah kita melihat Nabi lah yang berwuduk, seolah-olah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, bukan baca semata-mata tetapi kita tidak ada praktikalnya. Jadi sebab itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tuan-tuan, bukan sekadar baca tapi mereka berusaha untuk amalkan dalam kehidupan mereka. Maka walaupun belajar sikit, satu hadis, 2 hadis, tapi amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah berjaya dunia akhirat, tuan. Berbanding kita baca banyak hadis tapi satu apa pun kita tak amal, mana ini adalah merugikan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma